Hari terakhir, selamat datang semua. Terima kasih Tan Sri. Baik, silakan Badan Kuching. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Tuan Di-Pertua. Masih 5 minit. Dah 5 minit, okey. Saya akan cuba secepat mungkin. Saya semalam telah mendengar dan juga meneliti semua perbahasan maupun dari pihak kerajaan maupun pihak pembangkang. Saya memahami semua pandangan yang diberikan, malah berkongsi banyak pandangan maupun perasaan yang ditunjukkan. Dan semua yang mengenali saya dan juga membaca kenyataan saya sejak dulu tahu pendirian saya dalam hal ini. Namun pada hari ini, sebagai seorang yang terlibat secara langsung dalam isu ini, izinkan saya untuk menceritakan kronologi isu ini dan bagaimana kita sampai pada keputusan pada hari ini supaya kita semua sebagai ahli berhormat lebih memahami isu ini secara mendalam. Untuk pengetahuan yang berhormat sekalian, sebenarnya kita telah mengambil masa hampir 13 tahun lebih untuk sampai ke tahap ini. Tidak seperti kebanyakan negara maju yang lain, Malaysia tidak mempunyai undang-undang yang khusus untuk mengawal penjualan, penggunaan dan juga promosi produk tembakau seperti rokok dan vape. Kerajaan bergantung kepada peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 sahaja yang diletakkan di bawah Akta Makanan 1983. Ini adalah undang-undang yang sama untuk mengawal contohnya pembuatan ayam goreng, mi kolok, laksa, minuman ringan dan sebagainya, serta juga keselamatan dan kualiti makanan am. Namun dengan peralihan zaman, dengan adanya peranti-peranti moden dan juga berjuta-juta orang sekarang yang menggunakan vape nikotin, peraturan sedemikian tidak berkesan. Malah untuk tujuan yang ada, sudah lapuk. Oleh itu, perbincangan telah bermula di peringkat kementerian untuk mewujudkan satu akta yang lebih komprehensif untuk memastikan semua produk merokok, bahan merokok, produk pengganti merokok dan ciptaan lain yang ada dapat dikawal selia dengan baik. Maka, akta ini dan kawal selia ini sebenarnya adalah maklumat semua pihak pada masa itu, termasuk pihak kementerian, NGOs dan semua pemegang taruh yang terlibat. Idea GEG kemudian telah dibawa oleh mantan Menteri Kesihatan. I think credit goes to where credit is. Sebab pada masa itu, ada NGO yang sebenarnya nak membantah terus, want to total ban of vape dan rokok elektronik. Bagi saya, industri telah berakar di negara kita dan telah berkembang dengan luas. Maka saya bersetuju dengan pendirian mantan menteri pada masa itu bahawa the trend actually has sailed. Tetapi juga tertarik dengan idea GEG ini, namun ada sedikit keraguan. Saya mengaku ada keraguan, terutamanya dari isu penguatkuasaan dan juga unintended consequences dengan izin. Disebabkan itu, pada masa itu pembentangan pertama draft RUU, saya menyokong secara prinsip dan semangat RUU tetapi menolak disebabkan kuasa penguasaan yang terlalu kuat dan terbuka untuk salah guna. But we didn't give up. We kept going dengan izin. Jadi ia sekali lagi melalui JKPK yang dipengerusikan oleh Menteri Kesihatan untuk menggubal, untuk polish satu RUU yang boleh diterima rakyat dan boleh mencapai matlamat yang kita ada. Namun parlimen telah dibubarkan awal, maka kita tak dapat membentangkan pada masa itu. Apabila Yang Berhormat Menteri Kesihatan sekarang telah mengambil posisi beliau, usaha itu telah diteruskan secara giat dan telah menjadi antara agenda utama Kementerian Kesihatan. Malah ia lagi dibawa ke JKPK yang telah dipengerusikan oleh Kuala Selangor. Saya ingin jelaskan di sini, banyak naratif yang digunakan kononnya kerajaan tunduk kepada industri dalam hal ini. Tapi dalam engagement, dalam perbincangan yang saya buat dalam JKPK, dalam mana engagement di luar, sebenarnya tentangan bukan hanya datang daripada industri. Banyak pihak lain sebenarnya menentang, banyak pihak lain yang tidak dapat menerima idea ini. Dan alasan-alasan yang diberikan, walaupun saya secara peribadi tidak bersetuju, tetapi ia juga minasabah, is legitimate dan kita haruslah juga tanggani isu-isu tersebut. Ada yang kata lobby-lobby industri ini berkuasa, kita tunduk. Tetapi let's be honest,
lobbying sebenarnya is part of democracy. Setiap dasar yang ada memang ada lobby-lobby. Kenapa cuma dalam isu ini kita kata kerajaan tunduk kepada industri? Isu lain ada industri yang juga melobi. So let us set the record straight. Let's be fair, let's be mature about this. Izinkan saya tambah, because ini penting saya nak rekodkan dalam Hansard. Jadi walaupun mendapat tentangan dan halangan, we kept on going. We kept the bill alive as long as we can and we push it untuk keputusan kabinet. Pada masa itu, kabinet perlu mendengar daripada semua pihak. Dan pihak AGC telah menjelaskan kebimbangan mereka dari sudut perlembagaan. Sama ada kita setuju atau tidak. Dan saya ingin letak dalam rekod bahawa saya tidak setuju. Tetapi sebagai sebuah kerajaan ataupun kabinet yang bertanggungjawab, mereka kena ambil nasihat tersebut. Kerana takkan satu kerajaan nak push through satu undang-undang yang tidak berperlembagaan. Itu tidak bertanggungjawab. So tanggungjawab kerajaan adalah untuk mencari titik pertengahan dalam sesuatu dasar, mengambil kira semua pandangan yang ada. Kalau kita mau melaksanakan satu dasar yang efektif, we need the buy-in and support of as many people as we can. So sekarang kita ada satu keputusan yang kita harus buat. Kalau kita nak teruskan dengan draft RUU yang sedia ada pada masa itu, RUU itu akan ditangguhkan lagi. Dan satu isu yang bagi saya kita tak boleh terima. Kerana kita perlu kawal selia. We need the regulation untuk bahan merokok, produk merokok dan produk pengganti merokok sekarang dengan segera. Oleh itu keputusan yang susah telah dibuat untuk decouple untuk masa itu. As we prepare the ground for GEG mungkin pada masa hadapan. This is where kita haruslah bersama-sama bekerjasama. GEG itu satu idea yang novel. Satu idea yang inovatif namun bukannya tak ada tentangan mahupun isu-isu implementasi. Bisa minta laluan sikit, Kuching. Kita tak ada masa. Saya tak ada masa. Banyak lagi. Kalau kita lihat contohnya di negeri New Zealand. Saya sendiri telah pergi ke New Zealand. Saya berbincang dengan Menteri Kesihatan pada masa itu, Timbalan Menteri Kesihatan pada masa itu, pengerusi Chairman of Select Committee pada masa itu. Mereka juga menceritakan kepada saya isu-isu yang berbangkit yang mereka kena selesaikan. UK walaupun telah diumumkan, banyak tentangan juga ada. Jadi saya ingin menceritakan apa yang telah dilakukan apabila keputusan susah telah dibuat untuk decouple untuk masa ini. Tahukah anda, disebabkan selepas keputusan tersebut dibuat, hujung minggu cuti di Pavali yang kita lalui, pihak KKM, pihak AGC, kita punya civil servant, semua mereka yang terlibat, mereka telah berkemah dalam satu hotel untuk menyiapkan RUU yang ada di depan kita ini. Kerana kita nak bentang, kita nak luluskan, kita nak push it as soon as possible. Kerana isu yang sangat penting kita tak mau lihat dia ditangguhkan lagi. Jadi saya nak dalam parlimen ini nak rekodkan penghargaan kepada semua pejabat awam, kepada menteri, semua pihak yang terlibat. We working hard for this. Yang berhormat kalau ingat, saya tak akan berikan sebab tak ada masa, tapi let's work together. Saya tak ada masa. Let's work hard together. Let's prepare the ground. RUU yang ada ini bukan satu perkara yang baru. Tapi seperti saya ceritakan pada mulanya, adalah maklumat awal semua pihak yang bermula 13 tahun yang lalu. Ini adalah satu pencapaian di mana kita berpeluang mempunyai satu stand-alone Akta Kawalan Tobacco seperti negara maju lain untuk mengawal semua produk tersebut. Dengan adanya kawalan yang lebih ketat, kawal selia yang lebih baik, contohnya periklanan, tempat menjual, ia dapat dibuktikan dapat menurunkan prevalence merokok seperti negara Australia dan Singapura. I think the data does not lie. Ada yang kata kenapa tidak jelas vape di dalam akta ini, tak ada peranti dan contohnya. Tetapi RUU ini didraft secara meluas supaya semua perkara, peranti ke, produk merokok ke yang ada pada hari ini dan juga ada yang mungkin pada masa depan dapat dirangkumi di bawah akta ini. Jadi yang Tuan Yang Pertua, isu yang ada di hadapan kita, RUU ini mungkin dikatakan tidak sempurna oleh banyak pihak. Look, I share your sentiments. Sejak mula saya telah mengeluarkan pendirian saya. Ia mungkin tidak apa yang kita mahukan. Tapi this is the best RUU that we need right now. Dan ini haruslah diluluskan segera.
Jadi kita ketepikanlah agenda politik kita. Kita ketepikanlah agenda peribadi kita. Let us do what's right. Let us pass this today. Dan marilah kita bersama kerjasama untuk mungkin prepare the ground untuk idea inovatif seperti GEG dan lain untuk masa depan. Dengan itu, saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya